kumpul semula dalam seminar Work Inspire. Dan alhamdulillah hari ini bersama-sama kita adalah seorang penyelidik dari UKM. Beliau yang saya maksudkan ialah Encik Muhammad Aiman Hakim bin Nur Khalid. Terima kasih diucapkan kepada beliau kerana sudi bersama-sama kami di Inspire dan sudi menerima undangan daripada kami untuk membentang di seminar Work Inspire. Sedikitlah latar belakang Cik Muhammad Aiman. Beliau berasal dari Johor, merupakan pelajar di Jabatan Sains Matematik Institut Kebangsaan Malaysia. Beliau juga pernah menyertai pertandingan Olimpiad Matematik di Inspire. Dan sekarang ini masih lagi sebagai pelajar di UKM di bawah penyeliaan Profesor Madya Dr. Fatimah Abdul Razak. Beliau juga aktif dalam penulisan dan pernah menerbitkan tajuk pembentangan ini di majalah Sains. Tanpa melengah masa, saya jemput saudara Muhammad Aiman Hakim untuk membentangkan kerja beliau yang bertajuk Matematik Dicipta atau Ditemui. Dengan selamatnya dipersilakan. Boleh dengar suara saya? Ya, jelas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, yang saya hormati barisan pesyarat. Terima kasih Dr. Aizat selaku pengurusi majlis. Okey, yang berusaha pensyarah dan juga serta rakan-rakan yang saya kasihi. Saya Muhammad Aiman Hakim Nur Khalid bersama Profesor Madya Dr. Fatimah Abdul Razak telah menulis suatu artikel untuk majalah Sains yang bertajuk Matematik Dicipta atau Ditemui. Suatu persoalan. Okay, saya bukan ahli dalam bidang ini, cuma seorang pelajar tahun akhir dan ingin berkongsi sedikit pengetahuan. Okay, ahli matematik telah mengkaji asal-usul ilmu matematik, dari mana datangnya konsep-konsep yang begitu utuh dalam matematik. Apabila kita kembali kepada sejarah, tamadun-tamadun awal dunia, mereka mempunyai sistem nombor dan matematik mereka yang tersendiri, berbeza-beza. Tamadun Mesopotamia 2000 tahun sebelum Masihi, tamadun Mesir kuno 1000 tahun sebelum Masihi, tamadun India, tamadun Maya di Amerika, mereka menggunakan sistem nombor yang berbeza-beza. Tidak sama seperti kita hari ini, yang mana kita gunakan nombor yang serupa. Kita gunakan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, campur kosong. Ya, ada 10 asas lah, ada 10 simbolnya asas. Okay. Dan 10 asas tu kita berkongsi satu dunia hari ini. Tetapi mereka menggunakan di tempat mereka yang tersendiri. Ilmu matematik berkembang dari zaman ke zaman. Dan kita akan telusurilah sedikit demi sedikit sekejap lagi. Akhirnya ahli matematik berdepan dengan suatu persoalan yang mendalam dan lebih bersifat falsafah. Adakah matematik ini sebenarnya sesuatu yang manusia itu cipta atau sebenarnya matematik ini dah ada dekat luar sana? Tunggu masa sahaja untuk temui, diteroka oleh ahli-ahli matematik atau pekaji. Okay. Russell, seorang ahli matematik terkenal dari British, beliau pernah berkata, mathematics, rightly viewed, possess not only truth, but supreme beauty. Keindahan yang indah, keindahan yang sangat tinggi lah. Okay, antara hujah yang menyokong bahawa matematik itu dicipta adalah asas dan simbol nombor. Okay, saya sedang paparkan satu tulisan sebenarnya. Tulisan yang digunakan oleh tamadun Mesopotamia 2000 tahun sebelum Masihi. Yang berupa tulisan pepaku. Okay. Kalau anda perhatikan,
kita tak faham, melainkan kita belajar tentang tamadun Mesopotamia. Tulisan ini merupakan nombor yang digunakan pada ketika itu. Dipanggil tulisan pepaku. Dan apakah nombor ini, nilai yang diwakili dari nombor ini? Suatu persoalan. Tamadun Mesopotamia terletak di Baghdad yang kita kenali hari ini, di kawasan sekitar itu melibatkan Iraq, Syria, sedikit kawasan Mesir dan Turki. Okay. Dan nombor yang saya paparkan sebentar tadi bersamaan dengan 319,940 dalam asas 10. 10 ni maksudnya asas yang kita guna pada hari ini. Sebab tamadun Mesopotamia, mereka menggunakan asas yang berbeza. Mereka menggunakan asas 60. Dan mereka hanya menggunakan dua sahaja simbol dalam tamadun mereka, iaitu simbol seperti pepaku ini yang merupakan satu, dan juga simbol segitiga ini yang merujuk kepada 10. Okay? Mereka menggunakan dua sahaja simbol ini dan mereka menggunakan asas 60. Berbeza dengan kita. Kita ada 10 simbol, 1 sampai 9 campur kosong. Dan mereka ada dua sahaja simbol dan mereka menggunakan asas 60. Macam mana tu? Sama juga seperti kita menggunakan asas sistem nombor yang berasaskan 10 dan mempunyai kedudukan nilai. Sama juga dengan tamadun Mesopotamia. Mereka mempunyai kedudukan nilai, iaitu kedudukan sa, sa, puluh, ratus, dan ribu. Tetapi dalam asas 60 kuasa kosong darab 20, tadi kan ini 10, maka 20 lah. Okay. 60 kuasa 1 darab dengan 52. Kita ada 5 segitiga dan 2 pepaku. 52, 60 kuasa 2 untuk kedudukan ratus dan 60 kuasa 3 untuk kedudukan ribu. Maka kita sama juga konsep dia macam kita jumlahkan mengikut kedudukan. Berbeza dengan tamadun Mesir kuno. Tulisan-tulisan yang dipaparkan merupakan tulisan hieroglifa yang dijumpai dalam Papyrus Rhind 1650 sebelum Masihi. Okay. Perhatikan, berbeza kan dengan tamadun Mesopotamia. Kalau tamadun Mesopotamia mereka ada hanya dua simbol, tetapi jika kita pergi ke Mesir pada masa lampau, terlalu banyak simbol yang mereka guna sebagai komunikasi mereka untuk nombor. Semakin besar nombor, mereka perlukan simbol yang baru. Contohnya, simbol seperti berudu ini merupakan 100,000. Orang yang tengah berdoa mengangkat tangan ni adalah 1,000,000 dan simbol yang merupakan matahari ini adalah 10 juta. Kalau kita nak cakap 1 bilion, kita perlukan simbol yang baru kerana mereka tidak ada sistem nombor dengan asas ataupun mereka tidak mempunyai sistem nombor dengan kedudukan. Mereka hanya mewakili nombor mereka dengan simbol saja. Akhirnya, sistem nombor mereka ini agak tidak berkesan, agak tidak efisien berbanding dengan sistem nombor yang kita gunakan. Okey, cuba tengok pula nombor ini. Okey, dah ada jawapan dah. 142,136. Senang saja. Setiap simbol ini ada nilainya dan kita hanya tambahkan saja. Kita ada 30, kita ada 6, tambah 100, tambah 2,000, tambah 100,000, tambah 40,000 dan kita akan hasilnya ialah 142,136. Cara menulis 142,136 tidak penting untuk tamadun Mesir kuno. Okay, kalau kita ubah kedudukan, nilainya tetap sama, 142,136. Tetapi, kedudukan penting untuk tamadun Mesopotamia dan juga tamadun Maya yang akan saya terangkan sekejap lagi dan juga untuk asas 10 yang kita guna hari ini. Okay. Jadi, ahli matematik mereka memberikan hujah bahawa asas-asas nombor yang berbeza ini antara hujah bahawa matematik ini dicipta, bukan ditemui. Dia berbeza mengikut tempat dan mengikut bangsa.
kaum Maya pula pada tahun 900 Masihi di kawasan Amerika, mereka menggunakan asas 20 dalam kehidupan mereka. Okay. Yang kita perhatikan, ada 20 simbol asas dan mereka juga menggunakan sistem nombor berkedudukan seperti kita, dan penemuan penting bagi kaum Maya ialah nombor sifar. Mereka telah menggunakan satu simbol untuk mewakili ketiadaan, mewakili kosong, mewakili keadaan null state, mewakili kosong yang mereka gambarkan sebagai shell ataupun cengkeran. Dan penemuan ini merupakan satu titik penting dalam sejarah sains matematik kerana kaum Maya merupakan antara yang paling awal direkodkan menggunakan kosong atau sifar sebagai suatu nombor yang memegang nilai secara sendirinya. Berbeza dengan tamadun Mesir kuno dan tamadun Mesopotamia sebelumnya. Okay. Walau bagaimanapun, bukan sahaja tamadun Maya atau kaum Maya yang menggunakan kosong dalam sistem nombor mereka. Tamadun India juga menggunakan sifar atau kosong dalam pengiraan nombor mereka. Dan mereka juga menggunakan asas 20. Okay. Okay. Sejarah penemuan sifar, pada mulanya, sifar paling awal dijumpai telah direkodkan pada dinding batu kuil Gwalior yang bertarikh karbon abad ke-9 Masihi. Lebih kurang dengan tamadun kaum Maya tadi, 900 Masihi. Tapi 900 Masihi lebih kepada abad ke-10 Masihi. Pada tahun 1881, manuskrip Bakhshali merupakan satu dokumen sejarah yang sangat penting yang berupa beberapa kepingan kayu telah dijumpai. Dan hasil kajian daripada University Oxford di Bodleian Library mendapati bahawa beberapa kepingan kayu, manuskrip Bakhshali terdiri daripada beberapa kepingan kayu dan antara kepingan kayu tersebut bertarikh karbon seawal abad ke-3 Masihi. Mengapa manuskrip Bakhshali ini sangat penting dalam sejarah matematik? Kerana di dalam atau di atas kepingan kayu yang begitu mudah pecah dan mudah retak itu, terdapatnya satu simbol titik yang merujuk kepada kosong. Nombor kosong lah seperti yang kita gunakan hari ini, tapi bukannya bulat tetapi titik. Dan ini adalah nombor-nombor yang terdapat di dalam manuskrip Bakhshali. Kita lihat mereka juga menggunakan asas 10. Malah kita punya sistem berkembang daripada sistem yang mereka gunakan. Sistem nombor yang digunakan hari ini, yang nombor ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0, simbol 10 simbol ini sebenarnya berkembang daripada mereka. Okay. Walau bagaimanapun, tarikh karbon manuskrip Bakhshali ini menimbulkan perdebatan antara ahli sarjana. Mengapa? Kerana jika benar dakwaan University Oxford bahawa tarikh manuskrip Bakhshali ini adalah awal abad ke-3 Masihi, maka implikasinya ialah penggunaan sifar sebagai suatu nombor yang digunakan dalam sistem nombor berkedudukan adalah 500 tahun lebih awal daripada yang dijumpai dekat kuil tadi. Maknanya manusia ni telah lama menggunakan kosong. Tapi bukan di Mesopotamia, bukan di Mesir kuno, tapi di India. Mereka telah menggunakan nombor yang sangat canggih, sistem nombor yang sangat canggih yang boleh mewakili kesemua nombor hanya dengan 10 simbol ini saja. Pendapat Universiti Oxford tadi telah disangkal oleh Takao Hayashi dari Doshiha University di Jepun dan beliau berpendapat bahawa tarikh abad ke-3 Masihi tadi tidak boleh mewakili keseluruhan manuskrip Bakhshali. Kerana manuskrip Bakhshali ini seperti yang saya kata terdiri daripada beberapa kepingan kayu. Jadi tidak boleh sewenang-wenangnya mendakwa bahawa manuskrip Bakhshali ini kosong yang tertua adalah awal abad ke-3 Masihi. Walau bagaimanapun, ini tetap membuktikan kita kira lah tarikh dia abad ke-3 Masihi ataupun abad ke-8 Masihi menurut Toshiha Takao Hayashi. Tetapi India merupakan tamadun yang paling awal menggunakan kosong atau sifar sebagai suatu nombor pemegang nilai dalam sejarah manusia setakat ini.
Okey. Sistem nombor yang digunakan di India itu telah membawa perkembangan kepada sistem nombor Hindu-Arab. Dan sistem nombor Hindu-Arab ini berkembang sehingga kepada sistem nombor yang kita gunakan hari ini. Pada abad ke-8 Masihi, tamadun Islam menakluk kawasan utara India. Dan dalam sejarah, tamadun Islam menyebarkan sistem nombor Hindu-Arab ke serata dunia termasuk di Sepanyol menurut Dallin Dias. Okay, kalau kita dapat perhatikan dalam rajah di sebelah kiri, sistem nombor asas 10 ni mengalami perkembangan zaman berzaman. Dari Brahmi numerals kepada nombor di Gwalior, kepada nombor apabila Islam menakluk India, kepada Gubar di kawasan West Arabic, di kawasan Arab Barat, di kawasan Barat Arab, dan juga kepada penggunaan simbol nombor Arab yang masih lagi digunakan di negara Arab hari ini, sehinggalah kepada hari ini kita gunakan nombor yang tertera sejak abad ke-16 Masihi. Maknanya, sistem nombor Hindu tadi ada elemen Hindu-Arab dan akhirnya berkembang sehingga apa yang kita gunakan pada hari ini. Dan faktanya ialah tamadun Islam menggunakan sistem nombor asas 10 iaitu Hindu-Arab ini dengan kedudukan nilai lebih awal daripada tamadun Barat. Bagaimanakah nombor itu boleh masuk ke Barat? Sistem nombor Hindu-Arab telah dibawa masuk ke Barat oleh seorang tokoh yang terkenal iaitu Fibonacci. Fibonacci berasal dari Itali. Okey, dan Fibonacci merupakan seorang tokoh matematik yang mendapat pendidikan di Afrika Utara. Dan dikatakan beliau pernah belajar di Universiti Al-Azhar. Dikatakan. Dan beliau telah menulis satu buku, Liber Abaci, yang bermaksud buku tentang pengiraan. Dalam buku tersebut, permulaan atau mukadimah buku tersebut ialah setelah diterjemah, yang berikut adalah 9 simbol dari India. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada 9 simbol. Dengan 9 simbol ini dan simbol kosong atau sifar, sebarang nombor boleh ditulis. Ini adalah tulisan beliau. Maknanya, beliaulah yang membawa masuk sistem nombor Hindu-Arab ini ke Barat. Ketika itu, persoalannya timbul. Apakah sistem nombor yang digunakan di Barat? Sistem nombor Roman. Sistem nombor Roman tidak menggunakan sistem nombor Roman tidak menggunakan sistem nombor yang berkedudukan. Mereka menggunakan banyak simbol untuk mewakili nombor mereka. Dan semakin besar simbol, semakin besar nombor, mereka memerlukan simbol yang lain, simbol yang lebih besar. Sebab itulah Fibonacci berdapat bahawa sistem nombor yang didapati dari India ini merupakan sistem yang lebih baik dan perlu menggantikan sistem nombor Roman. Walau bagaimanapun, Florence di Itali pada tahun 1299 telah mengharamkan sistem nombor Hindu-Arab ini kerana memberi alasan bahawa sistem ini senang menipu dan juga konsep sifar atau kosong suka difahami. Fibonacci walaupun telah memperkenalkannya kepada Barat, terutama di Itali, tetapi selama 300 tahun Eropah masih menggunakan nombor Roman. Dan ketika itulah berlakunya zaman gelap di Eropah. Tamadun Eropah atau tamadun Barat terkebelakang berbanding dengan tamadun-tamadun lain, terutamanya tamadun Islam. Sehinggalah pedagang Venice menggunakannya pada abad ke-15, barulah ilmu matematik senang disebarkan di Eropah. Maka kita telah lihat satu aliran pemikiran yang mengatakan bahawa matematik ini dicipta berasaskan hujah bahawa matematik ini mempunyai asas dan simbol nombor yang dicipta dan juga sifar yang dicipta oleh tamadun-tamadun tertentu. Mari kita lihat pula hujah matematik itu ditemui, iaitu matematik dan fenomena alam. Jika kita perhatikan, sekali lagi nombor Fibonacci. Jujukan Fibonacci adalah satu jujukan yang sangat terkenal, iaitu jujukan yang mempunyai rumus am, satu nombor ataupun satu nilai adalah bersamaan dengan
nilai sebelumnya ditambah dengan nilai yang sebelumnya lagi, iaitu AN sama dengan AN tolak 1 tambah AN tolak 2. Maka jujukan Fibonacci ialah seperti berikut. 1, 1, 2, 3, 5. 5 tambah 3, 8. Seterusnya 13. Dan apa yang menarik tentang nombor Fibonacci ini? Kalau kita adakan satu hamparan segi empat sama, okay? Dan kita bina segi empat yang berkeluasan dengan nombor-nombor Fibonacci. Okay? Segi empat pertama yang kecil ini 1 kali 1. Ada 2 lah, 1 kali 1 sebab kita nombor Fibonacci tadi 1, 1, 2, 3, 5. Okay? 1 kali 1, 1 kali 1 bersebelahan, segi empat ini bersebelahan, dan kita teruskan dengan melukis segi empat sama. Hasil tambah 1 tambah 1 adalah 2. Jadi segi empat yang seterusnya adalah 2 kali 2. Okay. Dan seterusnya segi empat yang seterusnya 2 tambah 1, 3. 3 kali 3. Okay. Dia mesti bersebelahan. Sebab itu kita akan dapat jumlah nombor yang akan seterusnya. 3 tambah 2, 5. 5 kali 5. 5 tambah 3, 8. 8 kali 8. Dan seterusnya. Dan kita lukis lengkuk suku bulatan yang menghubungkan bucur segi empat yang bertentangan. Kita bermula dengan segi empat yang berkeluasan 1. Kita hubungkan tanpa mengangkat pen. Kita hubungkan dan kita akan dapat satu corak yang cantik lah, iaitu corak spiral. Dan apa yang menariknya dengan corak spiral ini? Kita akan dapati siput Nautilus, cengkerangnya memang serupa dengan corak spiral hasil jujukan Fibonacci. Ini bukan satu kebetulan. Lihat betapa ciptaan Tuhan itu begitu indah dan mempunyai pattern matematik yang tersembunyi dan terselah dan bila diterokai. Tidak cukup dengan itu. Kita boleh lihat sekarang ada bunga. Okay. Bunga kebangsaan kita, bunga raya. 5 kelopak. 5 merupakan nombor Fibonacci. Bunga mawar Virginia. 5 kelopak juga. Nombor Fibonacci. Bunga lili. 3 kelopak. Nombor Fibonacci. Okey, baiklah. Mungkin akan ada yang mengatakan, oh ini bilangan kelopak yang sedikit. Okey, tak percaya. Kita ambil pula kelopak yang banyak sikit. Bunga matahari. Kita kira bilangan kelopak dia. 21 kelopak. Juga nombor Fibonacci. Maka, kita boleh lihat bahawa alam ini mempunyai corak yang tersembunyi. Corak matematik yang tersembunyi. Dan kita perlu teroka. Ini merupakan hujah bahawa matematik itu ditemui. Bukan dicipta. Kerana ini sudah ada di alam ini. Tinggal sahaja untuk diterokai. Dan saya cadangkan lepas ini, cuba sahkan sendiri fakta ini, benar atau tidak. Mereka juga matematik ini ditemui berdasarkan konsep matematik yang sejagat, universal. Ini konsep matematik yang sejagat. Peta dunia. Jika kita terbang ke satu negara yang tidak menggunakan bahasa Inggeris, okay, contohnya Jepun atau Rusia, dan kita berinteraksi dengan orang tempatan, tanpa memahami bahasa mereka pun, kita tunjuk saja bahasa isyarat. 2. Automatik mereka faham. 2. 1 tambah 1. Okay. Matematik berorientasi bahasa dan budaya. 2. Loro, tu, irenda. Semua yang membawa maksud yang sama. Cuma berbeza bahasa. Tapi konsepnya sama. Konsep 2 sebagai suatu nombor abstrak yang terletak dalam pemikiran kita sama saja. Konsep aritmetik juga difahami secara sejagat. 2 sama dengan 1 tambah 1, 3 tolak 1, 5 tolak 3, 6 tolak 4, dan seterusnya. Malah, di setiap bangsa, pada setiap bangsa, budaya, kita dapat lihat di setiap negara, seni bina mereka, seni
architecture, seni halus mereka, seni batik atau seni halus bukan setakat architecture, mereka mempunyai geometri yang sama. Kita berkongsi bahasa yang sama. Dari segi sudut, corak, poligon, segitiga, segi empat sama, pentagon, hexagon, octagon dan sebagainya. Wujud dan setiap budaya dan bangsa. Ini merupakan bukti bahawa matematik ini sebenarnya ditemui, bukan dicipta. Matematik itu sudah ada. Kita tinggal hanya untuk meneroka saja. Baiklah, kita beralih pula kepada zaman Yunani. Zaman Yunani Greek yang berusia 400 tahun sebelum Masihi. Seorang tokoh, Plato. Plato merupakan seorang ahli falsafah yang terkenal di Yunani sehingga kini. Walaupun beliau merupakan seorang ahli falsafah, tetapi beliau menemui satu penemuan yang sangat indah dalam matematik yang dinamakan sebagai bongkah sekata atau Platonic solids. Apakah itu bongkah sekata? Sebelum itu, sedikit latar belakang Plato. Plato ni mengasaskan satu sekolah akademi 400 tahun sebelum Masihi di Athens, di Greek. Dan di sekolah itu, sejarahnya, di pintu sekolah itu tertulis perkataan ataupun ayat yang bermaksud jangan benarkan sesiapa yang tak mengenal geometri masuk ke sekolah ini. Jangan benarkan sesiapa yang tidak mengenal geometri masuk ke sekolah saya, sekolah Plato. Menunjukkan bahawa walaupun beliau ni merupakan seorang ahli falsafah, tapi falsafah dan matematik pada zaman Yunani itu saling melengkapi. Dan beliau sendiri menemui penemuan matematik, iaitu beliau menemui bongkah sekata mempunyai dua ciri penting. Yang pertama, setiap permukaan merupakan poligon yang sekata. Okey, bongkah, okey. Setiap permukaan bongkah itu merupakan poligon, segitiga atau segi empat sama, pentagon. Okey. Dan ciri yang kedua ialah setiap bucu bongkah, dia ada bucu. Okey, bongkah ini terdiri daripada permukaan, bucu dan juga sisi. Setiap bucu merupakan titik pertemuan bagi bilangan poligon yang sama. Okey. Apa yang menariknya tentang Platonic solids ini? Menurut Plato, hanya terdapat lima sahaja Platonic solids yang wujud di dunia ini. Tidak ada lebih. Dan buktinya ialah senang saja. Bukti ini boleh dibuktikan daripada pembinaan Platonic solid. Okey. Perhatikan kita bermula dengan poligon yang paling ringkas, iaitu segitiga. Okey, kita lukis tiga segitiga dan kita hubungkan pada satu bucu, satu titik. Okey, kita ada sudut yang berwarna biru ini, kita ada sudut. Okey, cuba kita cantumkan sisi segitiga yang pertama ini dengan sisi segitiga yang ketiga. Kita cantumkan. Jadi kita akan lengkunglah, kita akan dapat satu bongkah. Dan akhirnya kita akan dapat tetrahedron. Tetra maksudnya empat. Empat permukaan yang sama. Empat permukaan segitiga yang sama. Okey, bentuk macam piramid. Memang piramid lah. Okey. Okey, kita tambah satu lagi segitiga. Sekarang ada empat lah, tadi tiga. Maknanya setiap bucu menghubungkan empat segitiga sekata. Dan kita cantumkan yang sudut yang wujud ni kita cantumkan dan kita akan dapat satu bongkah iaitu octahedron. Octa maksudnya 8, octa 8 permukaan segitiga yang sama. Bongkah inilah bongkah yang kedua. Okey, kita tambah satu lagi segitiga. Kita masih ada lagi sudut untuk kita cantumkan sisi segitiga. Dan sekarang ada 5 segitiga pada satu bucu. Dan kita akan dapat satu bongkah yang cantik iaitu icosahedron. Icosa 20 permukaan segitiga yang sama. Sangat cantik bongkah ini. Dan dia sekata. Setiap permukaan, setiap bucu menghubungkan bilangan segitiga yang sama. Kita tambah satu lagi segitiga. Jadi ada 6 segitiga, kita sudah tidak ada sudut untuk dicantumkan lagi. Maka kita berhenti.
kita pergi kepada bilangan sisi yang seterusnya iaitu 4. Segi 4 sama. Okey, kita bermula dengan 3 segi 4 dan kita cantumkan sudut yang ada ni. Akan dapati cube ataupun hexahedron. Hexa maksudnya 6, 6 permukaan segi 4 sama. Okey, dan kita tambah satu lagi segi 4, kita berhenti. Kita tidak ada sudut untuk cantumkan lagi. Seterusnya pentagon. Okey, kita hubungkan 3 pentagon sekata pada satu bucu dan kita akan dapati bahawa sudut 3 pentagon ini bersamaan dengan 108 ke 3, 324 darjah. Dan kita ada satu ruang atau sudut untuk kita cantumkan sisi ini untuk jadikan dia bongkar dan kita akan dapati satu bongkar yang bernama dodecahedron. Dodec maksudnya 12. 12 permukaan pentagon yang sekata, yang sama. Dan kita tak boleh nak tambah lagi dah. Kita dah tak boleh nak tambah pentagon lagi. So kita berhenti di situ. Kita teruskan dengan hexagon. Cukup 3 hexagon, kita tidak ada sudut untuk cantumkan kerana sudut telah lengkap, satu bulatan lengkap 360 darjah. Maka kita tidak boleh lagi ada bongkah sekata melainkan 5 ini saja. Ini penemuan Plato. Ini merupakan hujah bahawa matematik ini ditemui. Okey, seterusnya. Saya akan teruskan dengan pembentangan. Okey. Teorem Pythagoras. Teorem yang sangat sinonim dengan kita semua. Saya kira sejak sekolah rendah lagi. Satu bukti bahawa matematik itu ditemui. Pythagoras merupakan ahli matematik Yunani pada tahun 570 sebelum Masihi. Dan mengapa teorem ini begitu penting sebagai satu bukti bahawa matematik ini ditemui adalah kerana kita ambil sebarang segitiga bersudut tegak, okay, bersudut tegak dan tidak kira apa-apa saiz sekalipun, kita kira panjang sisi-sisi segitiga tersebut dan kita akan dapati bahawa persamaan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan hipotenus kuasa 2 akan sentiasa dipenuhi. Ini merupakan satu perkara yang sangat penting bagi hujah matematik itu ditemui. Mana mungkin kita mencipta suatu konsep yang begitu utuh sebarang segitiga bersudut tegak jika kita kira akan menepati persamaan teorem Pythagoras. Seterusnya, Euclid. Okay, Euclid telah menulis elemen. Okay, Euclid dikenali sebagai bapa geometri. Euclid ini hidup tahun 300 tahun sebelum Masihi. Okay, Euclid telah menulis elemen. Elemen merupakan dokumen matematik yang sangat penting kerana dan masih menjadi rujukan hari ini. Kerana dalam elemen tersebut Euclid telah menulis 10 axiom. 10 axiom adalah 10 asas dalam matematik. 5 axiom geometri dan 5 axiom untuk seluruh matematik. Dan Euclid menggunakan 10 axiom ini untuk membuktikan 465 unjuran satu demi satu. Okay, elemen sebenarnya banyak jilid. Ada 13 jilid. Buku 1 hingga 6 berkaitan geometri dan buku 7 hingga 9 berkaitan teori nombor. Sedikit perkenalan tentang Euclid. Euclid ini dikatakan pernah belajar dengan Plato yang kita bincangkan tadi, seorang ahli falsafah. Dan buku asli elemen ini sebenarnya tidak dijumpai, hanya salinan sahaja yang dijumpai. Okey, mari kita lihat 5 aksiom geometri oleh Euclid. Okey, yang pertama, garis lurus boleh dilukis dari sebarang titik kepada sebarang titik yang lain, asas dalam matematik. Yang kedua, garis lurus terhingga boleh dilukis secara selanjar, maksudnya berterusan, smooth. Okay. Yang ketiga, bulatan boleh digambarkan dengan sebarang pusat dan jarak ataupun jari
Yang keempat, semua sudut tepat right angle triangle adalah serupa. Dan yang kelima, garis selari tidak akan bertemu. Dan 5 axiom ini dan 5 axiom untuk seluruh matematik ini, iaitu 10 axiom, menjadi asas penting dalam perkembangan geometri dan teori nombor hari ini. Maka kita telah lihat boleh dikatakan dua mazhab pemikiran. Yang pertama, mazhab yang mengatakan bahawa matematik ini dicipta, bukan ditemui. Kita dicipta. Dan sekiranya sistem itu bagus, maka kita teruskan. Yang kedua pula, matematik itu ditemui daripada alam, daripada penelitian terhadap geometri. Tapi sebenarnya ada satu lagi aliran pemikiran, iaitu golongan yang menyokong kedua-dua pemikiran matematik, kedua-dua aliran, iaitu yang menyokong bahawa matematik itu dicipta dan pada masa yang sama matematik itu ditemui. Hujah mereka ialah nombor hayalan. Pada mulanya, hanya nombor nyata termasuk nombor negatif, nombor nisbah dan nombor tak nisbah. Nombor tak nisbah ialah nombor seperti punca kuasa 2 yang tidak boleh diwakili oleh nisbah nombor yang digunakan atau lebih dikenali sebagai garis nombor nyata. Pada mulanya kita hanya ada garis nombor nyata. Nombor positif, nombor negatif, nombor nisbah, nombor tak nisbah. Dalam sejarah, ahli matematik seringkali berdepan dengan masalah punca kuasa negatif. Kalau kita soroti sejarah sedikit, bermula di Itali pada tahun 1500, penyelesaian kepada persamaan kubik oleh Tartaglia. Tartaglia dia mencadangkan formula untuk menyelesaikan atau untuk mencari punca kepada persamaan kubik dan melibatkan punca kuasa. Sejak itu, ahli matematik berdepan dan mengkaji untuk mencari punca persamaan polinomial berbagai darjah yang melibatkan punca kuasa negatif. Sehinggalah Euler memperkenalkan I bersamaan dengan punca kuasa negatif 1. Dan I ini dipanggil nombor hayalan. Daripada perkembangan ini, akhirnya kita dapati kita boleh unjurkan nombor nyata kepada satu lagi paksi, iaitu paksi nombor hayalan, imaginary axis, dan setiap nombor mempunyai komponen nyata dan komponen hayalan. Contohnya 3 tambah 2i, negatif 4 tambah 3i. Dan mengapa nombor hayalan ini dikatakan menyokong untuk kedua-dua aliran pemikiran? Kerana walaupun nampak seperti I ini hanya mewakili punca kuasa negatif 1, tapi sebenarnya penemuan nombor hayalan ini merupakan sesuatu yang menggemparkan. Kerana walaupun namanya hayalan, tetapi ia digunakan dalam dunia nyata. Seperti yang kita dapat perhatikan, sistem radar di pusat kawalan udara menggunakan gelombang radio, sinus dan cosine. Dan untuk memanipulasi gelombang radio ini, persamaan matematik akan sangat bergantung kepada nombor hayalan, iaitu perjemaan Fourier yang adanya imaginary komponen hayalan dan juga persamaan Euler yang sangat bergantung kepada nombor hayalan. Apa gunanya persamaan Euler dan perjemaan Fourier ini? Adalah untuk mempercepatkan pengiraan dan menjadikan pengiraan lebih efisien untuk pusat kawalan udara menjejaki kapal terbang pada setiap masa. Berdasarkan bacaan saya, sebenarnya kita boleh saja nak kira menggunakan nombor nyata sepenuhnya. Tetapi di saat kita habis mengira, kapal terbang telah berada 900 km di hadapan. Terlalu lama. Jadi kita bersyukur kerana kita telah menjumpai, bukan kita lah, ahli matematik telah menjumpai nombor hayalan.
Dan nombor highlight ini kalau kita fikir secara mendalam, dia bukan setakat satu nombor yang dicipta. Dia adalah satu nombor yang ditemui juga. Kerana ia mempunyai aplikasi yang sangat penting kepada industri kapal terbang. Kalau tak, kita tidak boleh terbang ke mana-mana hari ini. Seterusnya, sistem koordinat. Okay. Alain Descartes dari Perancis, beliau menjumpai konsep sistem koordinat dalam satah dua matra, 2D, dua dimension. Okay. Menurut beliau, setiap titik boleh diwakili secara unik oleh suatu koordinat, iaitu X1 dan Y1. Okay. Kalau kita lihat titik berwarna hijau ini, unik. Koordinat ialah 23. Titik warna merah, negatif 31. Titik berwarna biru, negatif 1.5, negatif 2.5. Okay. Kenapa penemuan beliau ini sangat penting? Penemuan beliau membawa revolusi kepada ilmu matematik. Sejak penemuan beliau, lengkung seperti bulatan dan elips sudah boleh ditulis secara tepat sebagai suatu formula matematik. Okay. Kita boleh tulis secara tepat menggunakan koordinat, dan setiap koordinat ini ada yang menepati formula-formula ini. Okay. Contohnya untuk bulatan, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan jejari kuasa 2. Dan kita boleh mewakili belengkung, bulatan, elips dan banyak lagi dengan persamaan yang tepat daripada pengenalan sistem koordinat. Maka kita boleh fikir bahawa sebenarnya ini merupakan satu penemuan juga sebenarnya. Bukan setakat penciptaan Alain Descartes sahaja. Okay. Jadi, kita telah tiba kepada kesimpulan. Okay. Tajuk hari ini merupakan suatu perdebatan ilmiah yang lebih bersifat falsafah. Hakikatnya, segalanya dicipta oleh Allah yang Maha Kuasa. Walaupun dikatakan matematik itu dicipta, tetapi ianya adalah ilham dari Tuhan kepada manusia. Okay. Manusia akan menemui suatu ilmu baru, khususnya teori matematik, okay, dalam disiplin matematik setelah ianya dikaji secara mendalam dengan penuh ketelitian dalam pelbagai aspek. Okay. Okay, saya rasa setakat itu sahajalah. Saya ingin mendengar sebenarnya pendapat hadirin hadirat sekalian mengenai tajuk ini. Terima kasih Cik Aiman di atas satu perkongsian hari ini. Mungkin dalam kesempatan ini mungkin ada yang ingin bertanya ataupun memberi pendapat. Dibuka sekiranya ada. Mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Cik Aiman, bagaimana pula dengan konsep yang diketengahkan oleh Al-Khwarizmi itu sendiri, yang kita lihat banyak membantu pada perkembangan komputer sekarang ni, dikatakan daripada konsep Al-Khwarizmi itu sendiri. Boleh Cik Al-Jabbar. Ya. Daripada pemahaman saya, ya betul, Al-Jabbar, Al-Khwarizmi, beliau telah menyusun Al-Jabbar, iaitu cara-cara untuk mendapatkan keseimbangan, persamaan lah, keseimbangan, iaitu Al-Jabbar tu maksudnya keseimbangan. Contohnya X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan satu nombor, satu nilai. Okay. Dan betul, Al-Khwarizmi merupakan penemuan beliau, merupakan satu penemuan yang masih penting, bukan masih penting, maksudnya masih digunakan sehingga hari ini. Penemuan beliau sangat penting dan ahli matematik mereka memang menggunakan konsep Al-Jabbar. Al-Jabbar itulah, iaitu satu keseimbangan lah. Al-Jabbar tu dan juga perkembangannya kepada teori kumpulan, teori nombor dan seterusnya.
Saya rasa lah. Mungkin ada lagi soalan? Sebenarnya ada soalan. Dan kita lihat Syed Aiman ada juga penemuan oleh penyelidik kita sendiri bahawa simbol sifar atau kosong itu juga berasal dari alam Melayu itu sendiri. Bagaimana Cik Aiman pernah membaca ataupun pernah mengkaji ada penemuan yang dikatakan sifar itu juga berasal dari alam Melayu. Dan artikel itu telah dikeluarkan di Scientific America, tak salah saya, pada tahun lepas. Yang ditulis oleh Profesor Syahril. Betul. Saya ada terbaca juga. Ya, saya akur kepada penemuan-penemuan yang baru. Sebab kita masih lagi, bukan kita, maksudnya ahli matematik, pekaji, memang masih dalam bidang sains sejarah matematik ni, memang mengkaji elemen-elemen matematik di seluruh tempat lah, terutamanya di alam Melayu. Memang Prof yang Syahril Tasharif, tak silap saya, memang ada menyebutkan bahawa simbol sifar juga mungkin berasal dari alam Melayu sendiri. Mungkin daripada sebab penemuan itu dia lama, usianya lama, dan kita memerlukan masa dan juga ahli untuk mengkaji yang lebih mendalam. Dan saya memang akur dan saya memang tertanya-tanya sejauh manakah matematik ataupun simbol kosong lah, simbol sifar itu sebenarnya di alam Melayu ini. Sejak bila kita guna? Adakah kita memang dibawa masuk oleh tamadun Islam, atau sebenarnya dari dulu lagi kita dah guna? Apabila kita mengkaji tentang bahasa, dilihat dalam batu-batu bersurat itu telah ada istilah sunya itu bermaksud kosong. Itu penemuan yang ditemui lah, sunya. Dan istilah lain lah yang kita rasa mungkin bermaksud kosong tu. Nula itu sendiri. Menarik. Okay, saya rasa hari ini pembentangan yang sangat menarik. Kita tidak bermain dengan formula dan saya rasa mungkin pemahaman tentang adakah nombor itu, matematik itu ditemui ataupun dicipta, mungkin terjawab sedikit, insyaAllah. Dan mungkin kajian Cik Aiman mungkin selepas ini mungkin boleh lagi kita dapat berkongsi lagi, insyaAllah. Dan saya lagi ucapkan terima kasih kepada Cik Aiman atas perkongsian dan pembintangan yang menarik pada petang ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan ilmu yang bergunalah kepada kita semua, insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada semua yang turut hadir pada petang ini. Dan insyaAllah sekiranya ada kelebihan kita akan jemput lagi dan jemput semua untuk hadir untuk pembintangan sesi-sesi akan datang, insyaAllah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.